أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang untuk kita meneruskan pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada yang minggu sudah kita berhenti pada nombor 3, Asru Hazihil Kafala ala Abi Talib. Jadi pada minggu ini kita akan pada masuk nombor 4, Alamatun Nubuwah, pada muka surat 17. Alamatun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Yang minggu sudah pun kita dah belajar bagaimana selepas keadaan datuk Nabi Muhammad SAW, dia dijaga oleh ayah saudaranya Abi Talib. Jadi yang keempat ni kita belajar bagaimana Nabi pergi ikut bapa saudaranya pergi berniaga di Syam dan jumpa seorang rahib yang boleh mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi. Sama-sama kita lusuri. Alamatun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Hina safara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika bermusafir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bermusafir. Hina safara, ketika bermusafir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a amitihi, bersama ayah saudaranya Abu Talib. Fi tijaritihi ila Syam, dalam dagangan ataupun dalam menjual beli. Maknanya dia pergi ke Syam untuk tujuan berjual beli. Tijaratihi, dalam urusan jual beli, ila Syam, ke Syam. Jadi pada dia pergi bersama ma'amitihi, bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib. Fi tijaratihi ila Syam, dalam urusan untuk jual beli ke Syam. Buat urusan jual beli ke Syam. Kana fi thaminata, ketika itu dia berumur. Kana fi thaminata asyrata min umri, ketika itu dia berumur 18 tahun. Ketika itu dia berumur 18 tahun. Jadi masa dia berumur 18 tahun, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia mengikuti ayah saudaranya ingin berniaga ke Syam. Biasa Arab Quraisy yang berada di Mekah memang dia akan berniaga di Syam. Memang dia akan pergi ke Syam untuk menjual barang-barang dagangan dia. Qabalahum bil qurbi min qaryati Basra, mereka ni bertemu. Qabalahum, mereka ni bertemu. Siapa yang bertemu? Hanya saudara Nabi dan juga Nabi bertemu. Bil qurbi, dekat dengan, min qaryah, dekat dengan kampung Basra. Bil qurbi min qaryatil Basra, mereka ni bertemu di sebuah kampung ataupun berdekatan dengan kampung yang bernama Basra. Mereka ni bertemu berdekatan dengan sebuah kampung yang bernama Basra. Bernama Basra. Rahibun, iaitu seorang rahib. Dia bertemu seorang rahib. Ayah Nabi dan juga bapa saudara Nabi bertemu seorang rahib berdekatan dengan kampung yang digelar ataupun yang diberi nama Basra, yang yuqalu lahu Buhaira, yang rahib itu digelar sebagai Buhaira. Rahib itu dikenal sebagai Buhaira. Bakana rahiban, dan rahib itu Masihian, adalah rahib Masihian, adalah rahib Masihi. Masihi ni, agama Masihi adalah agama Nabi Isa. Masihiyan, agama Kristian.
agama Nabi Isa yang menggunakan kitab Injil, agama Nabi Isa. Wa kana rahiban masihiyan fi Syam, dia ada rahib Masihi di Syam. Wa kana aliman falakiyan munajjiman, dan rahib itu adalah seorang yang alim. Wa kana aliman, dan rahib itu adalah seorang yang alim. Falakiyan munajjiman ni berkaitan dengan ilmu bintang. Dia alim, falakiyan munajjiman, dia alim ataupun dia sangat mengetahui dalam ilmu bintang. Falakiyan munajjiman, ya, maknanya dia sangat mahir dalam ilmu bintang. Waqad takhadha sawma'atahu, bil qurbi minat tariq, maka dia telah duduk, dia telah mendiami, maksudnya waqad takhadha sawma'atahu, dia telah mendiami satu tempat. Sawma'atahu tu maknanya satu tempat ibadat. Dia ada tempat ibadat dia. Maknanya dia telah mendiami ataupun dia tinggal di tempat ibadat dia. Waqad takhadha sawma'atahu, rahib tu lah, dia telah mendiami tempat ibadat dia bil qurbi minat tariq, satu tempat yang berdekatan. Bil qurbi minat tariq, satu tempat yang berdekatan dengan jalan yang menuju ke Syam. Bil qurbi minat tariqil musalli ila Syam, dia kata satu tempat yang berdekatan minat tariq, jalan al-muwassili ila Syam, yang menuju ke Syam. Maka waqad takhadha sawma'atahu, maka dia telah mendiami, rahib itu telah duduk ataupun tinggal di satu tempat tempat ibadah. Sawma'ah tu tempat ibadah yang berdekatan dengan jalan yang menuju ke Syam. Wa kana ya'muru, dan rahib itu menyuruh manusia. Wa kana ya'murun nas, dan rahib itu mengajak manusia ataupun menyuruh manusia bi ibadatillah, dengan menyembah Allah. Maka rahib itu menyuruh manusia dengan menyembah Allah. Wa yanhahum an ibadatil asnam, dan melarang manusia supaya menyembah berhala. Wa kana min talamiz, dan di antara pelajar-pelajarnya adalah Salman Al-Farisi, dan di antara pelajar-pelajarnya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni adalah antara salah seorang sahabat Nabi. Wa makna kalimatil buhaira ay alimin mutabahirun, dan makna bagi kalimah buhaira, nama dia kan dia buhaira. Makna bagi buhaira itu adalah alimun mutabahirun, alim yang mutabahirun tu yang bersangatan, memang dalam-dalam sangat alim dia. Maksudnya alim dia memang alim yang bersangatan. Itu maksudnya nak masuk kepada nama buhaira. Jadi dalam perjalanan tu, di cerita Gauli macam perjalanan tu, Nabi dengan saudara dalam perjalanan dia berhenti satu tempat dekat dengan tempat ibadat. Dekat dengan tempat ibadat buhaira ni tadi. Jadi dijumpalah buhaira di situ. Dalam perjalanan hingga ke Syam, dia berhenti satu tempat dekat kampung yang bernama yang bernama Basra. Lepas tu dia jumpalah siapa nama buhaira di situ, di tempat ibadat dia yang berkaitan dengan kampung tu, yang jalan menuju ke Syam. Tengok perangai kedua. Sa'ala rahib, telah bertanya, rahib tu telah bertanya. Sa'ala rahib, telah bertanya rahib tu buhaira tu telah bertanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an halihi wa an qaumihi, tentang keadaan dia. An halihi wa an qaumihi, tentang keadaan dia dan tentang kaum dia. An halihi, keadaannya, wa an qaumihi, tentang kaumnya, wa hayatihi, tentang suasana dia, wa umurhi, dan tentang urusan-urusan dia seharian. Maka dia pun tanyalah, dia jumpa Nabi Muhammad, dia tanyalah tentang keadaan dia, sama siapa apa semua kan. Wa akhadha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu bi khabarihi wa yufaqiq wa yuwafiqu dzalika ma inda buhaira min sifatihi.
Wa akhadha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia memberitahu Buhairah ni, yukhbiruhu ni dia memberitahu Buhairah ni bi khabarihi, dengan cerita, yukhbiruhu dia menceritakan kepada Buhairah bi khabarihi, dengan cerita, fayuwafiqu zalik, yang apa tu, yang fayuwafiqu tu yang bersamaan, maknanya yang sepadan ataupun memang yang serasi ataupun yang sama. Fayuwafiqu tu yang sama, yang sama, zalika ma inda Buhairah min sifati, yang sama di sisi Buhairah daripada sifat-sifatnya. Ini dimaksudkan di sini apa yang diceritakan oleh Nabi kepada Buhairah, dia sama. Maksud dia sama dari segi sifat-sifat yang ada pada tanda-tanda kenabian. Itu maksud dia. Jadi diceritakan, ditanya Nabi dia tanya tentang keadaan dia, kaum dia. Maknanya Nabi pun ceritalah. Nabi kan sebab dia tak pernah bohong. Nabi memang tidak pernah berbohong. Sebab tu dia al-amin, dia ceritalah keadaan dia. Nabi cerita, lepas tu apa yang diceritakan Nabi kepada Buhairah tu sama dengan apa yang dia tahu tentang sifat-sifat kenabian. Thumma nazara ila zahri, kemudian dia melihat, rahib Buhairah tu dia melihat ila zahri, ke belakang, badan belakang Nabi. Zahri ni maksudnya badan belakang Nabi ni. Zahri tu maksud dia. Zahri tu maksudnya tempat belakang, badan belakang. Fara'a khataman nubuwah, maka dia telah melihat tanda-tanda kenabian. Khatam tu tanda-tanda kenabian. Maka Buhairah tu telah melihat tanda-tanda kenabian baina kitfahi, di antara bahu, kitfahi di antara bahu Nabi, baina kitfahi di antara bahu Nabi ataupun di antara belikat Nabi. Kitfahi itu sama ada bahu ataupun belikat. Ini Buhairah ni telah melihat tanda-tanda kenabian tu di antara bahu Nabi ataupun di antara belikat Nabi. Jadi yang pendengar kedua menceritakan, rahib tu tanya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun ceritalah keadaan dia, dan apa yang dicerita tu yang bersamaan dengan sifat yang maklum di sisi Buhairah. Memang kata sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi akhir zaman. Pendengar yang seterusnya, aqbala rahib, kemudian rahib ni bertemu, Rahib telah bertemu ala Abi Talib, dengan Abi Talib, bapa saudara Nabi. Yaqulu lahu, dan bertanya kepadanya. Rahib itu bertanya kepada bapa saudara Nabi. Yaqulu lahu, rahib itu bertanya kepada bapa saudara Nabi. Ma hadzal ghulamu mink, adakah budak ini anak kamu? Dia tanya. Rahib tu tanyalah bapa saudara Nabi, dia jumpa, dia tanya, ma hadzal ghulamu minka, adakah budak ini anak kamu? Dia tanya. Faqala, maka bapa saudara Nabi jawab pun, ibni, anak lelakiku. Maka bapa saudara Nabi faqala, maka bapa saudara Nabi menjawab, ibni, anak lelakiku. Faqala lahu Buhairah, maka berkatalah Buhairah, maka berkatalah Buhairah kepada bapa saudara Nabi itu tadi. Faqala lahu Buhairah, berkata Buhairah kepada bapa saudara Nabi, ma huwa bi ibnik, dia bukanlah anak kamu. Dia kata, ma huwa bi ibnik, dia bukanlah anak kamu. Wa ma yang bagi hadzal gulam, mustahil budak ini. Dia kata, wa ma yang bagi hadzal gulam, mustahil lah, maka mustahil lah budak ini. Dia kata, mustahil lah budak ini ayyakuna abuhu hayyan, mustahil budak ni ayah dia hidup. Dia kata, Buhairah tu cakap lah, ni bukan anak kamu, ma huwa bi ibnik, dia ni bukan anak kamu. Wa ma yang bagi hazal ghulamu ayyakuna abuhu hayyan, mustahil ayah budak ini hidup. Dia kata, mustahil budak ini ayah dia hidup. Qala, maka berkatalah Abu Talib, wa innahu ibnu akhi, maka dia ni sesungguhnya anak saudara aku. Dia kata pula, Abu Talib pula kata kat Buhairah tu, dia ni sesungguhnya anak saudara aku. Qala ma fa'ala abuh, tanya lagi Buhairah, tanya lagi, apa yang dilakukan oleh ayah dia? Apa yang dilakukan oleh ayah dia?
Abu Hurairah tanya kat bapa saudara Nabi Muhammad, Abu Talib. Qala Abu Talib pun menjawab, mata, meninggal dunia, mata, mati, meninggal dunia. Wa ummuhu hubla bih, meninggal dunia ketika emaknya mengandungkannya. Maksud dia meninggal dunia, maknanya ayah Nabi Muhammad ni meninggal dunia ketika emaknya mengandungkannya. Qala, maka berkatalah Buhairah, berkatalah Rahib tadi, sadaqta, kamu betul. Jadi yang perenggan yang last ni kata, yang tiga ni kata menceritakan Rahib ni pun, yang Buhairah ni pun dia jumpalah bapa saudara Nabi. Dia jumpa, dia tanya lah, ni anak kau ke? Bukan. Dia kata ni anak kau. Mula Abu Talib kata, ya betul anak aku. Tapi Buhairah kata apa balik? Dia kata, dia kata ni bukan anak kau, mustahil ayah budak ni hidup. Dia kata gitu. Saya ayah budak ni hidup. Jadi Abu Talib kata, betul, ni anak saudara aku. Sesungguhnya dia anak saudara aku. Betul, dia tanya apa yang dia lakukan oleh ayah dia. Rahib dia tanya lagi. Abu Talib pun jawab ayah dia meninggal semasa ibunya mengandungkan dia. Jadi memang tanda-tanda kenabian ataupun tanda-tanda kenabian ni memang dah diceritakan dalam kitab Injil dan juga Taurat. Dan kedua-duanya ni memang menunggu. Bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani, kedua-duanya memang menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Sebab itulah Buhairah ni boleh tahu, sebab dia ada diceritakan dalam kitab Injil tentang sifat-sifat dia sekali macam mana. Diceritakan dalam kitab Injil. Sebab tu Buhairah ni boleh tahu. Sebab Buhairah ni rahib Nasrani, rahib Masihiyah. Agama Nabi Ismail, Nabi Isa. Nabi Isa, kitab Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa. Okey, kita pergi yang nombor 5. Mauqifu rahib min kulli hadhihi sifat wal amr. Mauqif ni maksudnya pendapat rahib daripada tanda-tanda kenabian, daripada sifat-sifat dan juga tanda-tanda kenabian. Mauqif ni pendapat ataupun pendirian. Mauqif ni boleh kita sebut pendirian rahib Buhairah tu tentang sifat-sifat dan juga tanda-tanda kenabian. Hadhihi sifah ja'alathu yu'minu bi annahu wan nabi. Sifat-sifat ini ja'alathu, hadhihi sifat ini, sifat ataupun tanda-tanda ini, ja'alathu, menjadikan rahib Buhairah itu yu'minu, beriman. Yu'minu, dia beriman, menjadikan dia ni beriman. Bi annahu huwan nabi, dengan bahawasanya dia itu adalah nabi. Al-muntazar, yang ditunggu-tunggu. Alladhi basyarat bihil kutubul muqaddasah, yang telah diceritakan. Yang telah diceritakan kitab-kitab yang suci. Masuk kitab-kitab yang suci tu dua lah, kitab Injil dan juga kitab Taurat. Memang kitab Injil dan kitab Taurat ni memang ada menceritakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi bila tengok sifat-sifat ni memang ada pada Nabi Muhammad, dan dia ni beriman, dia ni lah Nabi yang ditunggu-tunggu, Nabi akhir zaman yang telah ditunggu-tunggu. Wa qad nasahar rahib, maka sesungguh dia menasihati rahib. Rahib tu nasahah tu menasihati rahib ammahu, bapa saudara Nabi, wa ahlahu, dan ahli keluarganya. Maka menasihati rahib kepada dia, rahib itu menasihati bapa saudara Nabi dan juga ahli keluarga Nabi. Jadi bi alla yataghallu, janganlah meneruskan, agar jangan meneruskan perjalanan fi biladi Syam, ke negara Syam. Agar jangan terus meneruskan perjalanan ke negara Syam. Khaufan, kerana takut alaihi minal yahud, kerana takut ke atas Yahudi, an yanaluhu bi'adha, yang akan menyakitinya. Ayyanaluhu bi'adha,
kerana takut akan Yahudi akan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana takut Yahudi yang akan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaufan, kerana takut, alaihi, kerana takut ke atas Yahudi, an yanaluhu bi adha, yang akan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'au fihi, jika mereka melihat. Idza ra'au, jika Yahudi ni melihat. Idza ra'au, mana jika Yahudi ni melihat, fihi tilka amrat, tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi. Jadi qala Allah Ta'ala ni dalam suratul Baqarah ayat berapa Ustaz pun tak ingat. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini boleh masing-masing buka tafsir, tengok tafsir ayat Quran ada dalam suratul Baqarah. Saya tak ingat, boleh cek balik lah. Jadi yang kelima ni menceritakan tentang pendirian rahib, tentang tanda-tanda kenabian. Jadi bila rahib ni melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad, bahawasanya dia beriman bahawa budak ni yang akan menjadi Nabi akhir zaman, sebab tanda-tanda ni memang dah ada pada Nabi Muhammad SAW ketika dia berumur 18 tahun. Kemudian dia menasihati ayah saudaranya supaya membawa pulang Nabi Muhammad SAW dan tidak meneruskan perjalanan ke Syam, kerana khawatir akan Yahudi yang akan menyakiti Nabi Muhammad. Kerana bila Yahudi melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai di sini saja untuk hari ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.